Hari ni aku nak share apa yang berlaku malam tadi, okay? So, malam tadi ada seorang student contact aku. Dia tanya macam mana nak withdraw. So, dia baru sebulan masuk kelas APA, Analisa Price Action, okay? Baru sebulan lepas, aku dengan team buat kelas. So, student ni dah tanya macam mana nak withdraw. So aku pun wow, there must be some profit lah yang dia buat kan. And then aku tanyalah dia, wah, dah ada profit ke? Cuba screenshot sikit, hantar. Okay, so bila dia screenshot, aku tengok, wow, you all tahu tak, dia berjaya buat daripada 250 USD. Okay, dia dah dapat 250 USD, dia terus withdraw dia punya capital. Waktu tu dia tak tanya aku sebab apa, dia deposit pakai debit card. So jadi dia withdraw balik capital tu guna the same channel lah. Dia withdraw balik guna debit card. So kali ni dia nak withdraw the profit. Tahu tak? Tadi 250 USD dah jadi 250 USD lagi. So total 500. Okay, dia withdraw 250 USD. So tinggal lah yang ada tu, dia buat profit sampai jadi 1180 USD, tak silap aku. Okay, and then from there dia nak withdraw. So aku pun advise dia, because of dia deposit guna debit card, waktu tu tak ada option untuk local bank transfer ataupun local deposit lah. Okay, so aku pun try nak manage dia, contact orang, contact support team semua. So in the meanwhile, dia pun kata minta maaf lah, menyusahkan. Tak apalah, dia rasa esok je. Okay, aku pun cakap tak apalah kalau macam tu, nak tunggu esok, tak urgent kan. Tapi aku pesan dekat dia satu benda, stop your trades. Kau kena relax. Because apa, kau dah untung 400%. So kau tengah gairah ni. Okay, kau tengah teruja. Dan aku tahu dengan cara kau trade untuk dapatkan 400% tu, yalah, orang tengah gairah lah. Okay, so dia kata alamak, dia tengah on position. Aku terus suruh dia tutup, cakap withdraw sekarang. Okay, terus dia tutup. Tapi dia kata tengah float rugi. Alamak. Okay, so aku cakap tak apa, waktu tu dah ada $1,180 dan dia tengah float rugi lebih kurang dalam $120. So masih ada balance dalam $1,000 lah lebih kurang. Okay, so aku cakap dengan dia, tak apa, cut the losses. Jangan cerita kalau nanti market turun balik dia untung ke. Okay, you know, jangan fikir all the kalau, because case yang macam ni dah terlalu banyak jadi dekat luar sana. Okay, so don't ever think about it. Stop trading, relax, bagi market tenang, bagi you tenang. And malam tadi ataupun this 2 days memang sepatutnya market tengah relax pun. Okay, scalping boleh lah, but you are not going on the trending punya market tau. Okay, so dia berjaya dah buat 250 USD, ada profit $1,000, meaning dia dah berjaya profit 400% sekarang. Okay, so dia kata okay. Dia akan close position. Lepas dia close position, dia bagi tahu aku, then it's very good lah, dia sanggup buat macam tu kan. Okay, lepas tu dia bagi tahu aku dia rasa nak trade lagi. Aku cakap satu benda, aku sumpah kalau kau trade, kau akan loss lagi. Okay, so dia punya takut jangan macam tu lah. Yalah, but you have to know, memang benda ni ada gairah tau. Ada some gairah, ada emotion of greed bila you tengah untung, ada emotion of fear bila you tengah rugi. Okay, so dengan profit yang macam tu, kalau you float nanti you takut nak cut loss, you sayang duit you, lama-lama dia akan take all your profit. Daripada profit, now tak ada profit, dah banyak jadi. Okay, aku dah pernah jumpa orang yang you know,
Profit dalam seminggu 1000%, hilang satu malam. Profit $5,000, hilang satu malam. Profit $15,000 pun ada, hilang satu malam. Okay. So cakap kes macam ni banyak dah jadi. Dan banyak juga daripada student-student aku sendiri pun. So aku sendiri yang rasa kecewa. Because of why? Aku dah bagi tahu, aku sampaikan tolong stop trade, tolong withdraw sekarang, tapi diorang tak nak dengar. Okay. The next day, all gone. Memang tak ada. Sesin pun tak ada. Dengan modal-modal sekali hangus. Okay. So dekat sini apa yang kita nampak adalah tentang risiko, okay? Tentang risiko. And daripada situ ada juga soalan yang tanya aku, macam mana dengan jaga ataupun risk manage tapi mampu buat 400% sebulan. 400% sebulan dengan risk management dan juga money management. Okay. Logik. Boleh. Sebab apa? Okay, let me share. You boleh buat compound interest tau sebenarnya. Compound interest ni maksudnya macam mana? Okay, katalah you ada $1,000, okay? Katalah risk tolerance ataupun risk appetite. Kita kena faham. Dalam risk management ni ada perkara yang kita panggil sebagai risk appetite. Maksudnya cita rasa kita. Cita rasa kita ni macam aku tak suka durian lah. Kalau makan buah-buahan, aku jenis tak suka durian, okay? Ada orang, dan ramai orang pun suka durian. Sampai ke China sana, semua gila dekat durian, okay? Musang King lah, apa, banyak lah lagi kan. But then aku tak suka. That is my appetite, cita rasa, okay? Kalau dulu, aku lagi teruk. Sebab apa? Masuk je rumah, bau durian, aku keluar balik. Memang seriau, okay? But as time goes by, aku mula boleh tolerate. You see? Daripada appetite tadi, cita rasa, now my tolerance level pula terhadap durian, aku dah mula boleh tolerate dengan bau lah. Orang makan depan aku pun aku still steady lah still okay lah, okay? So my tolerance level tu dah agak okay. Aku boleh tolerate dengan bau durian, tapi makan masih belum lah. Sebab orang paksa aku makan. Bukan aku tak boleh makan, aku boleh tolerate untuk makan juga. But no point. Untuk aku no point. Sebab aku tak rasa benda tu sedap ataupun sesuatu nikmat. Aku makan benda tu, aku rasa macam makan ubat. Apa yang sedapnya? Jadi membazir duit je. You all nak paksa aku makan, baik you all makan, kan? So itu yang juga aku cakap pada adik-beradik aku lah. Okay. So apa persamaan dia dalam risk management ni? Okay. Macam dia dengan akaun $250, dia punya risk tolerance agak tinggi. Dia mampu tolerate dengan risiko yang agak besar lah. Okay. So dengan risk management, contohnya, kalau tadi kita cerita contohlah ambil $1,000, you punya risk tolerance tinggi, you punya appetite pun tinggi, then you mungkin riskkan per trade 20% atau 10%, okay? Whichever you like lah, itu atas you kan, okay? So contoh kata risk you per trade kita ambil senang kira 20% dulu. Maksudnya 5 kali trades you kalah, lost all your modal dengan 5 trade sahaja. So per trade 20%. Tapi kalau you untung, you mungkin untung 20% ataupun lebih lah, based on you punya risk reward. That is another subject, okay? Tapi hari ni aku tak nak sentuh dulu tentang risk rewardnya subject. Just nak cerita tentang risk management dulu. So kalau untung, contoh kita ambil pula satu-satu lah, untung pun 20%, okay? So daripada 1,000, untung yang pertama $200, dah jadi $1,200, okay? Now dia buat compound interest, dia ambil
20% bukan daripada 1000 lagi lah, tapi dia ambil 20% daripada 1200, which is $240. Dia untung lagi $240. Dah jadi 1440. Dia ambil lagi 20% daripada 1440. That is about 280. Dah jadi 1700 lebih kurang. Okay. Now dah sampai step ni, dia besarkan risiko lagi. Okay. Dia besarkan risiko. Sebab apa? Profit dia dah sampai $700, capital $1000. So total balance ada $1700 USD. Now dia besarkan risk dia, dia ambil 30%. So just imagine 30% daripada 1700. That is about 510 USD. So per trade dia dah mula untung sekarang 510 USD. Kalau dia rugi pun dia rugi 510 USD, okay? So dia mula untung 510 USD. Okay, you see, sekarang dengan 4 trades dia dah mampu buat $200 tambah $240 tambah $280 tambah $510, plus minus lebih kurang $1,100 lah, lebih kurang. Okay, so dekat situ saja dah ada 110% profit. You just imagine, baru 4 trades you menang, you dah ada 110% punya profit. Okay, so after that you nak adjust risk you, lower down ataupun increase lagi, it's really up to you lah. Okay, sebab apa? Kita kena faham, nak high risk boleh dalam forex ni, tapi ini cara yang betul. You riskkan profit you. Macam tadi, kalau dia loss 510 USD, dia masih ada baki $200 punya profit. Ini yang kita maksudkan kalau kita nak high risk. You don't go kepada high risk bila mana itulah duit yang you ada pun. Jangan. Jika itu duit yang you ada, you try to be konservatif dulu. Okay, train your skill dulu. Cuba pelan-pelan. Okay, so you boleh nampak tak dengan example 4 trades tadi tu. So dengan $1,100, kalau you riskkan lagi $500 atau $300 per trade, you untung. Dengan cuma beberapa trade, lama-lama sekejap je you boleh achieve 400%. Okay, so sangat-sangat logik dan boleh kata tak berbahaya. Sebab apa? Capital dah selamat. You kena ingat dekat sini, my point is capital you 100% secured, because you dah manage risiko you. Kalau kena cut loss, kena stop loss, setakat itu saja yang you akan rugi. So it's as simple as that lah, kan? Yang kita boleh nampak. It's all about management. Kalau you tak manage, then it's your problem lah, not my problem. Okay, so setakat ni je sharing saya lah hari ni. Moga-moga bermanfaat. And if you like this video, you rasa bermanfaat untuk kawan-kawan you dan kawan-kawan trader yang lain, please share this video, right? So please, kita jumpa lagi if I ada apa-apa nak share lagi dengan you all semua.